di sana, di sini. Mari bersama, mari dengari. Inilah saya datang kemari, menyampaikan cerita kisah diteladani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera yang dihormati kepada Tuan Pengurusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana. Pada pagi yang ceria ini, saya ingin menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Hakim yang Adil. Di sebuah pekan yang kecil, tinggal seorang jutawan bersama isterinya. Mereka tiada anak. Mereka tinggal bersama orang-orang gaji mereka sahaja. Rumah mereka besar, banglo mewah, dengan taman-taman di sekeliling rumah mereka yang indah. Seronok tahu kawan-kawan? Di sebelah rumah jutawan itu, tinggal sebuah keluarga yang miskin. Rumah mereka adalah sebuah pondok yang kecil. Di sinilah tinggalnya si miskin bersama istrinya serta 5 orang anak mereka. Si miskin bekerja sebagai penora getah, manakala istrinya pula menguruskan rumah tangga. Kawan-kawan, sungguh pun sejutawan dan isinya hidup mewah, hati mereka tidak pernah tenang. Mereka sentiasa bimbang akan keselamatan harta mereka. Tak pernah agak rugi, bimbang harta dompet dan dicuri. Lebih-lebih lagi, takut harta menjadi kurang. Dan bermacam-macam lagi. Oleh kerana itu, mereka bekerja keras siang dan malam. Sampai kan badan mereka pun menjadi kurus begini. Kesehatan pun terjejas. Oleh kerana itu, mereka sering jatuh sakit. Berbeza pula dengan si miskin. Kehidupan mereka sentiasa bahagia. Tidak perlu risau-risau. Maklumlah, mana harta nak dilindungi. Tiada kerugian nak ditampung. Hasil menora getah cukup untuk menara kehidupan mereka 7 beranak. Setiap hari, keluarga ini hanya makan nasi, belokkan ikan kering sahaja. Namun begitu, mereka ada cara untuk menambah selera. Setiap kali waktu makan, mereka akan hidu. Bau masakan enak-enak dari dapur si jutawan. Sungguh lazat. Apabila perut sudah kenyang, pasti hati senang. Badan pun bertambah kuat dan sehat. Kawan-kawan, begitulah kesenangan bukan jaminan kebahagiaan. Kemiskinan pula bukan punca merana. Pada suatu hari, si jutawan terserempak dengan si miskin. Terkejut si jutawan apabila melihat keadaan si miskin sihat dan ceria. Tanpa berlengah lagi, dia terus menahan si miskin. Lalu bertanya kepada dirinya, macam mana dirinya boleh menjadi sedengok? Terkejut si miskin akan sikap si jutawan itu. Bisik hati si miskin. Si miskin memberitahu si jutawan bahawa tak ada apa-apa yang istimewa pada dirinya. Sudah begitu keadaannya serta keluarganya. Hadirin sekalian, tatkala dilihat si jutawan hingga begitu beria-ria, maka si miskin mula bercerita. Tuan, kami hidup sebab kekurangan. Rezeki sedikit tak pernah disia-siakan. Walaupun makan blokan ikan kering, tetapi selera kami tidak pernah kurang bau. Masakan dari rumah tuan lah yang memberi kami menghabiskan selera makanan. Selain itu tuan, kami sentiasa bersyukur akan rezeki yang kami perolehi. Si jutawan marah pada si miskin. Dijerkannya si miskin, dia dituduhnya pencuri. Mengapa si miskin dituduhnya pencuri? Kerana si miskin telah menghidu. Bawa masakan enak-enak dari dapur si jutawan. Teruknya sikap si jutawan itu. Perkara ini, si jutawan terus ini bawa ke tuan hakim. Orang kaya ini mau perkara yang diadili dan dia mau mendapatkan kerugian setimpal untuk dirinya. Tuan hakim orangnya berhemah.
sebarang keputusan dahulu diolah. Risaunya hati si miskin tidak terperi. Apa kesalahannya? Tidak diketahui. Si jutawan pula bersenang hati. Berkira-kira berapakah ganti rugi yang bakal diperolehi. Tibalah pembicaraan. Datang kedua pihak bersama kegal masing-masing. Hakim pun menerangkan aduan dan tuntutan si jutawan terhadap si miskin. Barulah si miskin faham. Tetapi dia merasa heran. Bagaimana dia beli dukung sedangkan dia tidak mencuri apa-apa. Kasihan hakim melihat si miskin. Bukankah hakim itu arif? Maka hakim ada jalan. Tuan hakim berjanji akan meminjamkan wang ganti rugi kepada si miskin. Lapang hati si miskin dan dia berterima kasih kepada tuan hakim. Pembicaraan pun dimulakan. Setelah mendengar penjelasan daripada kedua pihak, hukuman pun dijatuhkan. Si miskin didapati bersalah dan dikenakan membayar 100 keping wang emas. Dengan penuh yakin, 100 keping wang emas dulukan kepada si jutawan. Suka hati si jutawan apabila melihat sebutir wang emas untuk dirinya. Namun begitu, tuan hakim serta-merta mencela. Diambilnya sebuah mangkuk dan diberikannya kepada si miskin. Hakim arif dan adil itu meminta agar si jutawan mengira keping wang emas itu satu persatu. Si jutawan apa lagi? Mengiralah seperti yang diharapkan. 1, 2, 3, hinggalah 100. Bertepuk tangan si jutawan. Sebaik saja sisa mengira, tuan hakim menyuruh kedua pihak pulang ke rumah masing-masing. Si jutawan merasa terkejut dan dia merasa marah pada si miskin. Si miskin pula bersyukur kerana tidak dikenakan hukuman yang berat. Oleh kerana si jutawan tidak berpuas hati dan meminta penjelasan pada tuan hakim. Dengar sini, awak kata dia menghidu memaskan awak, tetapi tidak merasa nyawa sedikit pun. Jadi adalah saya memberi awak mengira tetapi tidak memilikinya. Bagaimana? Puas hati? Terdiam si jutawan apabila mendengar penjelasan daripada tuan hakim. Akhirnya, dia mula berasa insaf dan kesal akan kesalahan tamak selama ini. Serta dia minta maaf kepada si miskin dan keluarganya. Kawan-kawan, tolong menolonglah, bantu-membantulah kita sama manusia. Kita tidak boleh menindas orang-orang yang susah dan orang yang kurang nasib baik. Kalau ada sawah benang, dapat kita menanam padi. Kalau ada umur panjang, dapat kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.